Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari topik susunan konstituen ayat. Dari segi susunan konstituen ayat, ayat tunggal terbahagi kepada dua, iaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa ialah ayat yang subjeknya mendahului unsur predikat, iaitu subjek dahulu kemudian diikuti oleh predikat. Okay, sekarang kita lihat contoh ayat susunan biasa. Lelaki itu agak tinggi. Seekor harimau menerkam mangsanya. Okey, kedua-dua ayat ini menunjukkan subjeknya berada di hadapan dan kemudian baru diikuti oleh predikat. Okey, contoh ayat susunan biasa juga boleh diletakkan kata penegas. Contohnya, dia datang pula hari ini. Ataupun kami pun tidak mendengar berita itu. Okey. Perkataan pula dan perkataan pun ialah contoh unsur penegas. Okey, dan kedua-dua ayat ini ialah subjeknya berada di hadapan dan predikatnya berada di belakang. Okey, seterusnya ayat susunan biasa yang terdiri pada ayat tanya dan ayat perintah. Okey, contoh ayat tanya, pemuda semalam siapa? Okey, subjeknya ialah pemuda semalam. Predikatnya ialah siapa. Okay. Kemudian ayuh kita bertolak sekarang. Okey, ayuh kita bertolak sekarang ialah contoh ayat susunan biasa bagi ayat perintah yang bermaksud mengajak. Jadi ayuh kita ialah binaan subjek, bertolak sekarang ialah binaan predikat. Sekarang kita lihat pula ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang ialah ayat yang susunan predikatnya mendahului unsur subjek. Maksud dia ialah predikat dahulu ataupun predikat diletakkan di hadapan kemudian diikuti oleh subjek. Okey. Susunan ayat songsang ini sama ada berlaku secara seluruh predikat diletak di hadapan ataupun sebahagian daripada predikat tersebut yang akan diletakkan di hadapan. Okay, sekarang kita lihat pula cara susunan ayat songsang. Okey, ayat songsang sama ada pendepanan berlaku kepada seluruh predikat, pendepanan berlaku kepada seluruh predikat ataupun pendepanan kepada bahagian-bahagian tertentu dalam predikat ataupun disebut sebagai pendepanan sebahagian predikat. Okey, pendepanan sebahagian predikat ini boleh berlaku pendepanan pada frasa kerja ataupun pendepanan kepada frasa adjektif ataupun pendepanan kepada frasa seni nama yang berfungsi sebagai frasa keterangan dalam predikat. Okey, selepas ini kita akan lihat satu persatu ya. Okey, sekarang kita melihat pendepanan seluruh predikat. Okey, pendepanan seluruh predikat bermaksud ialah seluruh predikat ayat dibawa ke hadapan. Bermaksud predikat mendahului subjek. Okey. Pendepanan seluruh predikat ini boleh terdiri daripada frasa nama, pendepanan seluruh predikat frasa kerja, pendepanan seluruh predikat frasa adjektif dan pendepanan seluruh predikat frasa sendi nama. Okey, kita tengok contoh ayat ya. Okey, bapa saudara saya doktor. Okey. Bapa saudara saya ialah konstituen subjek. Doktor ialah konstituen predikat. Okey, sikit pola ayat ni frasa nama tambah frasa nama. Okey, predikat frasa nama iaitu doktor, kita akan songsangkan ataupun pindahkan ke hadapan akan menjadi doktor bapa saudara saya. Seterusnya kita lihat pendepanan seluruh predikat frasa kerja. Okay, contoh ayat, Ibu Alia masih belum pulang. Okay, Ibu Alia ialah subjek, masih belum pulang ialah predikat. Okay, apabila kita songsangkan seluruh bahagian predikat ini akan menjadi ayat masih belum pulang Ibu Alia. Okay, seterusnya kita melihat pendepanan seluruh predikat frasa adjektif. Okay, contoh ayat,
taman perumahan itu sangat luas. Okey. Subjek taman perumahan itu dan predikatnya ialah sangat luas. Okey, apabila pendepanan seluruh frasa adjektif itu sangat luas, akan menjadi ayat sangat luas taman perumahan itu. Okey, seterusnya kita akan melihat pendepanan seluruh predikat frasa sendi nama, iaitu dalam predikat tersebut ialah frasa sendi nama. Contoh ayat, bas pelancong itu dari Kuala Lumpur. Okey, bas pelancong itu ialah subjek, dari Kuala Lumpur ialah predikat. Dari Kuala Lumpur ialah frasa sendi nama. Ya. Kemudian apabila kita songsangkan atau kedepankan seluruh predikat frasa sendi nama tersebut, akan terhasil ayat dari Kuala Lumpur, bas pelancong itu. Okey, kalau tadi kita melihat pendepanan seluruh predikat, okey, sekarang kita melihat pula pendepanan sebahagian predikat ataupun bahagian-bahagian tertentu dalam predikat. Okey, untuk pendepanan sebahagian predikat, kita ada pendepanan sebahagian predikat pasal kerja, kita ada pendepanan predikat sebahagian predikat pasal adjektif, dan kita ada pendepanan predikat pasal sendi nama sebagai keterangan. Okey, seterusnya kita akan lihat satu persatu, iaitu mulanya ialah pendepanan sebahagian daripada pasal kerja. Okey, pendepanan sebahagian daripada pasal kerja terbahagi kepada kata kerja sahaja, kata kerja dengan objek, kata bantu dengan kata kerja. Seterusnya kita lihat contoh ayat, iaitu pendepanan kata kerja sahaja. Okey, contoh ayat. Pemain bola itu berlatih di padang. Cikgu tandakan subjek dengan nombor 1, kemudian kata kerja berlatih dengan nombor 2 dan di padang ialah nombor 3. Okey, bermaksudnya pemain bola itu subjek, berlatih di padang ialah predikat. 2 dan 3 ini ialah predikat. Cikgu labelkan 2 ni kerana 2 ialah kata kerja. Sebab untuk menunjukkan pendepanan kata kerja sahaja. Okey, jadi berlatih akan dibawa ke hadapan, kemudian diikuti dengan subjek pemain bola itu, kemudian diikuti dengan sebahagian lagi predikat yang kekal berada di belakang. Hanya kata kerja saja kita bawa ke hadapan. Jadi berlatih pemain bola itu di padang. Seterusnya kita lihat pula kata kerja dengan objek, iaitu pendepanan hanya kata kerja dan objek sahaja yang dibawa ke hadapan. Okey, contoh ayat, Pak Hashim menebang pokok di hutan. Okey, menebang pokok ialah kata kerja dan objek. Kerana menebang ialah kata kerja transitif dan pokok ialah objek. Jadi bila dikedepankan menebang pokok Pak Hashim di hutan. Sebahagian daripada predikatnya iaitu di hutan kekal berada di belakang. Hanya sebahagian saja dibawa ke hadapan iaitu kata kerja dengan objek. Okey, seterusnya kita melihat kata bantu dengan kata kerja. Okey, pendepanan kata bantu dengan kata kerja. Okey, mereka belum pernah singgah di rumah saya. Okey, predikatnya ialah belum pernah singgah di rumah saya. Okey, dalam unsur predikat ini terdapat kata bantu itu belum dengan pernah, kemudian diikuti kata kerja itu singgah. Okey. Okay. Ini bermakna bahawa kata bantu belum dengan pernah dan kata kerja ini sahaja yang dibawa ke hadapan. Dan di rumah saya kekal berada di belakang. Okey, bila disongsangkan kata bantu dengan kata kerja, ayatnya akan terhasil belum pernah singgah mereka di rumah saya. Okay, seterusnya kita lihat pula pendepanan sebahagian daripada frasa adjektif. Okey, pendepanan sebahagian daripada frasa adjektif maksudnya ialah dalam predikat ialah frasa adjektif dan hanya bahagian-bahagian tertentu yang akan dibawa ke
hadapan. Okey. Mula-mula ialah pendepanan kata adjektif sahaja. Okey. Contoh ayat, kakak Aini ceria akhir-akhir ini. Okey. Dalam ayat ini, okey, perkataan ceria ialah kata adjektif dan akhir-akhir ini ialah keterangan kepada kata adjektif. Okey, sekarang yang akan dikedepankan hanyalah kata kerja saja, iaitu ceria. Okey, akan menghasilkan ayat ceria. Okey, diikuti oleh subjek kakak Aini dan diikuti oleh predikat yang akhir-akhir ini. Biasanya kita lihat pendepanan kata penguat dengan kata adjektif. Kita tengok contoh ayat. Rumahnya sangat jauh dari bandar. Okey, rumahnya ialah subjek. Sangat jauh dari bandar ialah predikat. Okey, dalam predikat terdapat frasa adjektif iaitu sangat jauh. Kemudian keterangannya ialah dari bandar. Okey. Yang akan kita songsangkan ataupun kedepankan ini ialah hanya sangat jauh ataupun kata penguat sangat dengan kata adjektif jauh. Dan akan menghasilkan ayat sangat jauh rumahnya dari bandar. Okay? Dari bandar ini kekal berada di belakang ataupun predikat dari bandar ini tidak dipindahkan. Okay, selanjutnya kita lihat pula pendepanan frasa adjektif iaitu kata bantu dengan kata adjektif. Okey, contoh ayat. Okey, beliau sudah uzur kebelakangan ini. Okey, dalam predikat terdapat perkataan sudah uzur. Okey, sudah uzur ialah kata bantu, uzur ialah kata adjektif. Okey, jadi yang akan kita kedepankan ialah kata bantu dengan kata adjektif. Kata bantu dengan kata adjektif. Bermakna sudah uzur akan kita pindahkan ke hadapan. Okey, jadi sudah uzur beliau kebelakangan ini. Okey, pendepanan sebagai predikat yang terakhir ialah pendepanan frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Maksudnya ialah frasa sendi nama dalam predikat ini berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Okey. Kita tengok contoh ayat. Okey. Pak Mamat menebang pokok itu dengan kapak. Okey, Pak Mamat ialah subjek. Okey. Kemudian diikuti oleh predikat menebang pokok itu dengan kapak. Okey. Menebang pokok itu ialah frasa kerja. Cikgu dah tulis kat situ ialah nombor 2 ni ialah frasa kerja. Warna hijau ni ialah frasa kerja. Okey, nombor 3 ni ialah frasa sendi nama. Yang ni dikatakan frasa sendi nama sebagai keterangan. Bermakna frasa sendi nama dengan kapak ni lah berfungsi sebagai keterangan kepada frasa kerja menebang pokok itu. Okey, jadi sekarang kita akan pindahkan ataupun songsangkan frasa sendi nama ini yang berfungsi sebagai keterangan ini ke hadapan ayat. Okey. Yang frasa kerja ini kita tidak pindahkan atau kita tidak songsangkan. Okey, maka kata hasillah ayat dengan kapak, kemudian diikuti oleh subjek dengan kapak Pak Mamat menebang pokok itu. Okey, cikgu agak jelas nampak macam mana kita songsangkan ataupun kita kehadapankan frasa sinama yang berfungsi sebagai keterangan. Frasa ni berfungsi sebagai keterangan kepada frasa kerja ni. Okay. Jadi contoh frasa keterangan tu ialah dengan kapak. Sebab tu frasa keterangan dengan kapak dikedepankan. Jadi sekian saja perbincangan kita pada hari ini, iaitu susunan yang bertajuk susunan konstituen ayat. Cikgu berharap agar pelajar-pelajar teruskan dengan membuat latihan untuk mengukuhkan lagi pemahaman pelajar. Jadi cikgu sudahi dengan sekian. Terima kasih.